Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. InsyaAllah kali ini kita akan berbicarakan berkenaan tentang bidang sirah, iaitu dengan tema Perjanjian Hudaibiyah bagi pendidikan Islam tahun 6. Selamat menonton. Masjid Hudaibiyah terletak kira-kira 22 km dari kota Mekah dan bersempadan dengan Tanah Haram. Ia juga merupakan salah satu di antara lokasi miqat yang sering dikunjungi oleh jemaah haji dan umrah. Kawasannya tidak begitu luas, tidak seperti 3 tempat miqat yang lain seperti Bir Ali, Tanim dan Jiranah yang memiliki masjid yang besar dan selesa, serta kawasan parking yang luas dan juga bilik air yang mencukupi. Di Masjid Hudaibiyah ini kawasannya agak kecil, parking seadanya dan bilik airnya pun terhad. Namun demikian, jemaah yang bermiqat di Masjid Hudaibiyah bukan sekadar berniat ihram, tetapi dapat mengimbau rentetan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika hendak melaksanakan umrah ke Mekah pada tahun ke-6 Hijrah. Hudaibiyah sangat sinonim dengan peristiwa Perjanjian Ridwan ataupun Bai'atul Ridwan, juga dikenali dengan Perjanjian Hudaibiyah antara pihak Muslim Madinah yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan pihak Quraisy Mekah. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fat ayat yang ke-24. Perjanjian ini dilaksanakan di sebuah daerah bernama Hudaibiyah pada bulan Zulkaidah pada tahun 6 Hijrah. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan tentang Perjanjian Hudaibiyah, teruskan menonton untuk memahami dan mengetahui berkenaan tentang rentetan dan kronologi peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Teruskan menonton. Objektif. Yang pertama, menjelaskan latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, menghuraikan isi-isi Perjanjian Hudaibiyah. Latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin telah berihram umrah. Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalangi rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Baginda Rasulullah SAW menggunakan jalan yang dikenali sebagai Usfan ataupun lembah Usfan, yang mana lembah ini merupakan satu tempat yang kebiasaannya kawasan yang tiada tanpa petunjuk jalan, dan kemungkinan mereka yang melalui kawasan tersebut akan tersesat. Tempat ini juga dikatakan sebagai tempat lintasan para nabi apabila bergerak dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Pernah suatu ketika apabila baginda Nabi Muhammad SAW melalui kawasan tersebut bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Rasulullah telah bertanya, "Wahai Abu Bakar, lembah apakah ini?" Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Lembah Usfan ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, Nabi Hud dan Saleh pernah melalui kawasan ini. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mirar, iaitu berhampiran dengan Hudaibiyah,
apabila unta baginda yang bernama Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini baginda dikunjungi oleh Budai bin Warqa yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud, untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah adalah untuk menunaikan umrah. Baginda Nabi Muhammad SAW mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan. Lalu tersebar berita bahawa beliau telah terbunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhaib bin Amru pula telah diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah satu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Akhirnya isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Be still! Do not let them provoke you. That is what they want. Stand firm!
Peace be to you. Prophet says, all who love God must renew their oath to him under the tree. They've sent someone else. It's Suhail. That means we might come to an agreement. Muhammad, you have been given conditions of truce between yourself and Mecca. Have you agreed to them yet? What is this? In the name of God, the most gracious. Who is this new God they call gracious? I do not know him. Strike him out. And I cannot agree with this. Muhammad, the messenger of God? If I had thought you were the messenger of God, I would not have fought you. Make it Muhammad, the son of Abdullah, agrees with Suhail, the son of Amr. That is more factual. Well, so I understand. Good, that is better. Now, it is agreed that you do not continue your pilgrimage. You must turn round and go home. Mecca is home. However, you may continue your pilgrimage next year, and for 3 days only, in and out. We also agree to the truce for 10 years. During that time, you will not attack any tribe, nor ambush any caravan, or any individual associated with us, and vice versa. If you injure any one of us, the truce ends, and vice versa. Is that clear?
years. 10 years of peace. We need that time. We will use that time. Orang Quraisy sudah menyedari akan keadaan yang semakin genting. Lantaran itu mereka segera mengutuskan Suhaib bin Amru untuk mengadakan perjanjian. Mereka berpesan dengan tegas kepada Suhaib supaya isi kandungan perjanjian itu hendaklah meletakkan syarat bahawa baginda mesti pulang dahulu pada tahun itu, agar orang-orang Arab tidak bercakap sesama mereka bahawa baginda berjaya masuk kepada mereka dengan kekerasan. Kemudian datanglah Suhaib bin Amru dari jauh. Apabila baginda Nabi Muhammad SAW melihat kedatangannya, baginda berkata, "Urusan kamu sudah menjadi mudah. Mereka itu hendak berdamai tak kala mengutuskan lelaki ini." Lalu Suhaib sampai dan bercakap panjang lebar. Kemudian kedua belah pihak bersetuju terhadap beberapa syarat perdamaian seperti berikut. Isi perjanjian Hudaybiyah dan kesannya. Pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Isi yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Dan kesannya, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Isi yang ketiga, kedua belah pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Kesannya, Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Isi perjanjian keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi Muhammad SAW tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semua kepada kaumnya. Dan kesan daripada itu, peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Dan yang kelima, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad SAW yang datang kepada pihak Quraisy tidak akan dipulangkan. Semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam, kesan daripada isi perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian ini ialah gencatan senjata Hudaybiyah, dan jika kita menyelidiki butir-butir perjanjian ini, tidak meragui bahawa ianya satu kemenangan besar kepada orang-orang Islam. Ini kerana orang-orang Quraisy sebelum ini tidak mengiktiraf apa-apa sekalipun terhadap orang Islam. Malah mereka bercita-cita menghapuskan umat Islam sehingga ke akar umbinya. Mereka menggunakan segala daya upaya dan kekuatan untuk menghalang dakwah Islam kepada manusia. Dengan menggunakan kelayakan sebagai pemimpin agama dan penguasa hal-hal keduniaan di semenanjung Arab. Justru dengan kesanggupan mereka mengadakan perjanjian itu, bererti mereka mengiktiraf kekuatan umat Islam dan orang-orang Quraisy tidak lagi berupaya untuk menentang mereka. Perjanjian Hudaybiyah mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian. Dakwah Islam semakin berkembang dan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW telah membawa kepada termeterainya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Akhir kalam, jangan membandingkan diri anda dengan orang lain. Bandingkan diri anda dengan peribadi yang semalam. Jangan pernah sekalipun membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kerana setiap orang memiliki jalan yang berbeza, tidak sama. Mungkin di sebalik kejayaan orang lain, ada banyak rintangan dan kesulitan yang pernah mereka lewati. Oleh kerana itu, bandingkan diri dengan peribadi yang semalam. Kerana dengan begitu, anda bisa menjadi peribadi yang lebih baik. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.